Pasal apa nak sampai macam tu? Akhir zaman ni kata Nabi SAW, Allahumma salli aktharu al-harju, banyaknya al-harju. Para sahabat tanya, ma al-harju Rasulullah, apakah itu al-harju? Al-qatlu, pembunuhan, kata Nabi SAW. Akhir zaman macam tu, akhirnya banyak pembunuhan. Takut kan? Takut, kita pun takut. Anak-anak lah ni bukan cerita budak-budak yang tak selamat, orang tua pun tak selamat. Kita kisah colek budak-budak ni bukan kisah pencolekan ni, bukan budak-budak aja, orang tua pun kena colek. Allah segala macam. Kita takut. Maka takut Nabi kata apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh. Saya tanya Rizali, percayalah iman tak? Kalau tuan-tuan beriman, tanda dia esok pagi buat, tanda dia sehari maghrib buat, esok pagi buat, maghrib buat. Istiqamah tu tanda iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ni untuk kita meneruskan pengajian buku Umat Bertanya Rasul Menjawab ini. Saya Muhammad, buku ini adalah buku yang ke-5 daripada 7, buku yang ke-6 daripada 7 buku yang saya susun, alhamdulillah. Dan saya Muhammad, tercetus idea buku ni ialah bila saya terjumpa waktu pergi dekat kedai buku tu, tengok ada satu buku Q&A, anda bertanya Ustaz menjawab. Jadi saya duduk terfikir, kalau boleh buat keluar susun hadis-hadis yang para sahabat tanya, Nabi sendiri jawab. Ini maksudnya daripada sumber dia langsung kan, macam menarik. Waktu tu kita fikir, syok. Maka saya pun cari, ada daripada 6 kitab hadis, dia cari 4 kitab hadis. Saya Muhammad, dan kita dapat himpun lebih kurang 40 lebih hadis-hadis yang sahabat bertanya Nabi. Sama ada sahabat tu tanya direct Nabi ataupun sahabat mendengar sahabat yang lain bertanya kepada Nabi SAW. Jadi menariklah tuan-tuan. Bagi saya menariklah, tuan-tuan saya tak tahu lah. Tapi sebenarnya banyak cabang-cabang soalan yang ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan yang memberikan banyak manfaat pada kita. Soalan-soalan yang kadang-kadang macam soalan yang tak patut tanya pun ada kan. Tapi memang sahabat tu tanya ikhlas sebab dia nak tahu. Kita ni tuan-tuan, ada soalan yang boleh tanya, ada soalan yang tak boleh tanya. Faham tak? Bertanya soalan ni merupakan kunci kepada ilmu. Tanya, kita tak tahu, tanyalah kan. Jangan buat tunjuk kata kita tahu padahal kita tak tahu.
Padahal kita macam itulah, tanya, jangan segan untuk bertanya. Orang tua kata malu bertanya sesat jalan. Tunggulah. Nombor satu, kalau kita tanya benda yang kita tak tahu, ini perkara soalan yang dibenarkan. Benda kita tak tahu sungguh, tanya. Ustaz nak tanya sikit, apa hukumnya begini. Memang dia tak tahu sungguh. Mungkin ada orang lain yang tahu, dia tak tahu. Tanya, tak ada masalah. Dan orang yang tahu pun tak salah duk kerek sangat. Apalah yang tu pun tak tahu. Padahal ramai lagi orang tak tahu dengan soalan dia tanya tu, orang lain pun boleh tumpang tahu. Yang keduanya, soalan yang dia tak faham. Dia tahu dah benda tapi dia tak pun nak faham. Tu dia tanya. Boleh tolong explain sikit sebab saya tak pun nak faham. Yang ketiganya ialah soalan yang Allah SWT dia tanya itu, dia dah tahu dan dia dah faham. Cuma dia nak orang lain tumpang tahu dan tumpang faham juga. Kan dia tengok ada dalam masyarakat dia, ada orang yang mungkin beramal tu cara tak kena. Dia sebut tu lafaz tu tak apa nak tepat. Contoh dia nak tegur direct sekali, orang kata dia ustaz pula. Ataupun dia nak tegur direct sekali, orang apa ni jadi masalah dengan orang. Maka dia buat macam mana? Dia tanya soalan ke ustaz, tolong ustaz, saya nak tanya satu soalan ni. Tujuan dia supaya ilmu tu sampai kepada orang lain. Itu pun dibenarkan dalam Sayyid Muhammad dalam persoalan. Yang keempatnya ialah Allah Sayyid Muhammad dia tanya dalam keadaan dia tak mau buat. Macam mana tanya dalam keadaan tak mau buat ni? Dia duk mengharapkan jawapan yang berbeza daripada ustaz tu. Contoh macam Bani Israel tanya dekat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kata cari lembu, nak sembelih lembu tu, tujuan dia untuk buktikan siapa yang bunuh seorang daripada satu kabilah ni. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa AS. Cara dia ialah sembelih lembu. Lalu dia pun tak mau buat benda tu. Dia bertanya Nabi Musa AS, lembu apa? Lembu betina ke lembu jantan? Lembu warna apa? Ada tanduk ke tak ada tanduk? Soalan dia duk tanya tu dengan harapan Nabi Musa kata apa? Tak payahlah, payah betul. Kan? Kadang-kadang ada orang tu dia tanya saya, bila duk bincang tentang syubhah, kan, Nabi kata Allah SWT, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asyubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami. Dia kata halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun ada di antara keduanya yang namanya syubhah yang ramai orang tak tahu tentang dia. Siapa yang berjaga-jaga dengan yang benda yang syubhah ini, maka dia telah menjaga Allah SWT Islam dia, menjaga waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil siapa yang berhati-hati dengan perkara syubhat ini, maka dia menjaga dirinya dan menjaga agama dia. Lalu seorang tu dia tanya, ustaz, dia masuk satu investment ni, apa hukum investment ni? Saya kata ada dua pendapat lah. Satu pendapat ni kata harus, satu pendapat ni kata tak harus. Majlis fatwa ni kata boleh, majlis fatwa ni kata tak boleh. Saya senaraikan lah, majlis fatwa negeri ni kata boleh, majlis fatwa ni kata tak boleh. Dia kata, ustaz, kalau saya pegang dengan pendapat yang boleh dah? Boleh lah. Tapi ustaz, saya guna duit tu, ustaz, saya pergi dapat income tu, saya pergi bagi sumbangan kat masjid lah, saya pergi kat sekolah. Dia kata boleh lah. Tapi ustaz tapi banyak kali. Tak pasal apa dia duk tanya banyak kali tu. Dia duk harap ustaz kata apa, kira boleh semualah, kira boleh aku tu. Dia duk harap jawapan tu. Tapi dia duk main ragu lah hati dia pasal ada pendapat yang kata tak boleh. Maka benda tu kalau ada satu pihak kata boleh, satu pihak kata tak boleh, benda tu jadi syubhah kat dia. Syubhah kat kita. Maka Nabi kata apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil benda yang tak meragukan kepada kamu. Habis. Faham begitu lah. Maksudnya keluar daripada tu, kemudian pergi masuk tempat yang Allah SWT yang tak bagi ragu kat dia. Allah SWT kan mudah lagu tu. Jadi subhanallah, Sayyid Muhammad ya ada orang yang dia tanya, bila dia tanya tu dengan harapan dia, Allah Sayyid Muhammad dia tak payah buat benda yang macam tu. Yang berikutnya dia tanya tu dalam keadaan dia nak test orang yang dia saja nak test. Lagi orang tu kata tanya soalan, saya pun tak tahu soalan dia, saya cek tengok. Tengok dia pun tak reti. Dia cuba nak menjatuhkan maruah orang tu. Bukan semua benda kita reti lah. Bukan semua benda kita reti. Baik tuan-tuan Allah SWT. Jadi maka subhanallah, saya susun satu
buku yang menghimpunkan soalan-soalan daripada para sahabat yang kita boleh mengambil manfaat. Hari ini kita akan masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, Allahumma salli Muhammad, daripada Allahumma salli Muhammad, 42 hadis yang kita himpunkan. Amalan bagaimanakah yang paling utama sekali? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul amali afdal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah pernah ditanya, ada seorang tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amal lagu manakah yang paling afdal sekali? Kita boleh buat macam-macam amalan. Kalau kami nak pilih amal apa yang paling tinggi sekali kedudukan dia, amal apa yang tu? Itulah sahabat ni tanya. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madza? Thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrurun. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pun menjawab bila ditanya oleh sahabat tadi ni, amal apa yang paling afdal sekali? Yang pertama kata Nabi SAW, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Haji yang mabrur, yakni haji yang diterima oleh Allah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari sallallahu alaihi wasallam, tercatat dalam bab orang yang berpendapat bahawa iman termasuk dalam perbuatan. Baik, syarah daripada hadis. Yang pertama, Imam Bukhari mencatatkan hadis ini dalam kitab sahihnya di bawah tajuk bab orang yang berpendapat bahawa iman termasuk perbuatan. Hal ini menurut pandangan Imam Bukhari, iman bukan sekadar keyakinan dalam hati, tetapi juga merangkumi amalan, di mana amalan adalah pelengkap kepada iman. Tak sempurna iman tanpa disertai beramal dengan syariat Allah. Ungkapan Nabi SAW, iman kepada Allah dan Rasulnya, ketika ditanya amal yang manakah yang paling utama. Soalan dia apa? Amal apa yang paling utama? Nabi SAW jawab apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Tu macam tak apa-apa nak ngam pasal iman tu bukan amal. Iman tu benda dalam hati. Tapi pasal apa Imam Bukhari pergi letak dalam bab Allahumma salli Muhammad, iman termasuk dalam perbuatan, nak bagi tahu bahawa kalau orang yang punya iman, dia mesti akan komplitkan dan zahirkan iman tu dengan perbuatan. Faham tak ni Allahumma salli Muhammad? Maka jawapan itu menunjukkan bahawa i'tiqad hati dan pengakuan lidah turut tergolong dalam amalan-amalan syariat. Demikian tercatat dalam kitabnya Ibid. Tuan-tuan Allahumma salli Muhammad, kita ni tanda iman dia akan terzahir dengan perbuatan. Kata Nabi SAW bila ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, qul li qawlan fil Islam, ceritakan kepada aku satu perkataan dalam Islam yang aku tak tanya pada siapa-siapa dah, melainkan kepada kamu wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan kamu beriman kepada Allah dan kamu istiqamahlah. Tuan-tuan, dalam hadis ni ada dua benda yang Nabi SAW sebut. Yang pertama iman, yang kedua istiqamah. Istiqamah ini ialah istiqamah pada amalan yang menunjukkan kepada iman. Hanya orang beriman sahaja yang dia akan istiqamah. Contoh, tadi kita sama-sama baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Tiap-tiap hari jangan tinggal subuh, maghrib. Subuh ataupun asar. Asar tu kira masuk maghrib lah. Nah, kalau amalan kita yang kita buat, yang Nabi suruh buat sebelah malam, itu maksud kita boleh buat dah lepas asar. Pasal lepas asar tu dia kira dah melangkah masuk sebelah malam. Pasal apa kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi? Tuan baca sama-sama dengan saya tadi tak? Baca lah.
pasal Nabi SAW kata dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pada malam tersebut sampai subuh nanti. Kita baca lepas subuh, dia tidak akan ditimpa musibah sampai asar pun, sampai malam nanti. Maksudnya dia cover insurans kita. Allah bagi dekat kita jaminan, Nabi bagi jaminan, dia takkan kena apa-apa musibah. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan percaya tak? Tuan percaya tak? Siapa kata? Bukan saya kata, Nabi SAW kata. Kalau Nabi SAW kata, tuan-tuan kena percaya tak? Percayalah. Percaya perkataan Nabi itu iman. Percaya tu maksud iman. Iman kepada siapa? Iman kepada perkataan Nabi. Beriman kepada Nabi SAW. Maka dia jadi lagu mana? Istiqamah. Hari ni buat, esok buat, lusa buat. Pasal apa duk buat tak pernah tinggal ni? Pasal Nabi kata, kalau siapa baca yang ni, dia tak kena musibah. Aku takut juga. Sebab kita duk keluar pergi berjalan, kita duk keluar pergi kerja, kita ni macam-macam pula akhir zaman ni. Tuan-tuan sekalian, Ustaz Muhammad, nak curi-curilah, nak ambil-ambil lah, tak salah sampai duk bunuh orang. Betul tak ni? Orang ni pergi curi pun masuk rumah kat mana, tak pasal-pasal dia tu. Nak pergi curi apa benda tu, nak pecah rumah masuk, pergi bunuh orang lah, tak pasal-pasal nyawa dia macam tak ada nilai lah. Yang kawan tu duk pergi jogging pagi-pagi keluar itu, siapa nama tu? Dia pergi jogging, keluar sorang-sorang dia tu, Ustaz Muhammad. Lepas tu tengok telefon, call tak angkat, mesej tak jawab apa semua. Lepas tu telefon dah apa ni, tak kontak tak dapat. Tengok last track dekat apa ni telefon tu, pergi tengok dekat tepi Sungai Kelang tu. Pergi tengok telefon dah scattered, pecah kat situ. Dia pergi duduk mana? Dia terapung dalam apa ni Sungai Kelang. Pasal apa nak sampai macam tu? Akhir zaman ni kata Nabi SAW, Allahumma salli aktharu al-harju. Banyaknya al-harju. Para sahabat tanya, ma al-harju Rasulullah? Apakah itu al-harju? Al-qatlu, pembunuhan kata Nabi SAW. Akhir zaman macam tu, akhirnya banyak pembunuhan. Takut kan? Takut kita pun takut. Anak-anak lah ni bukan cerita budak-budak yang tak selamat, orang tua pun tak selamat. Kita kisah colek budak-budak ni bukan kisah pencolekan ni, bukan budak-budak aja, orang tua pun kena colek. Ya, ada pakcik tu sampai hari ni tak jumpa lagi, tak tahulah. Dia dah ni Ustaz Muhammad. Jumpa kereta je tu dekat seat tu. Kereta kena bakar lah kereta dia. Tuan dia tak tahu kau dah jumpa tu. Jumpa dah kan? Tak jumpa lagi. Keluarga dia duduk cari. Ustaz Muhammad duduk cari, duduk hantar minta tolong viral sampai hari ni tak jumpa. Tak tahu di mana. Hidup ke mati ke? Tak tahu. Dia duduk yakin mudah-mudahan masih hidup lagi ni. Mudah-mudahan segala macam. Kita takut. Maka takut Nabi kata apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh. Saya tanya lagi sekali, percayalah. Iman tak? Kalau tuan-tuan beriman, tanda dia esok pagi buat. Tanda dia sehari maghrib buat. Esok pagi buat, maghrib buat. Istiqamah tu tanda iman. Semayang pun tanda iman. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan semayang kat rumah, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Macam tuan-tuan main seorang. Ustaz Muhammad ni, kalau tuan-tuan ni, kalaulah semua yang duduk kat sini ni beriman, kata Nabi SAW, yang gandaan 27 kali ganda. Tidak semayang 27 kali ganda kan? Berjalan fi kulli khutwatin kataballahu biha hasanat wa muhiat bi sayyi'at wa rafa'a bi darajat. Akan ditulis baginya satu pahala, dipadam satu dosa, diangkat satu darjat. Daripada rumah tu berjalan pergi kat lift, turun mai kat bawah, jalan daripada bawah mai tu mai masjid. Salih Muhammad, agaknya berapa langkah kita dapat, berapa banyak pahala yang tiap hari kita dapat, berapa banyak pengampunan dosa kita dapat, berapa banyak darjat kita diangkat oleh Allah. Mai pula semayang pula duduk dalam jemaah. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan menghimpunkan tu duduk ada lubang, tuan-tuan perapat jemaah tu. Tahu Nabi SAW kata apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada dia. Siapa? Orang yang merapatkan saf, orang yang mengisi lompong-lompong saf. Tuan-tuan tahu tak maksud Allah berselawat tu apa? Allah melimpahkan rahmat kat dia. Dia mendapat doanya para malaikat. Allahumma salli Muhammad. Bukan takat ni manusia. Allah selawat kat dia.
Malaikat selawat kat dia. Siapa? Orang yang tadi ada sok tak rapat, dia berapat-berapat bagi lega-lega kawan ni, bertemu bau ni, rasa ni kat sebelah ni. Faham tak ni Tuan Muhammad? Sagi zikir pula la ilaha illallah syarikalah. 10 kali kan tadi kita buat kan. Allah bagi 10 pahala, Allah padam 10 dosa, Allah angkat 10 darjat. Allah jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Allah akan jauhkan dia daripada perkara yang dia tak ingini pada hari tersebut. Dia jadi orang yang paling banyak zikirnya pada hari tersebut. Itu bukan main-main tau. Tuan baca tadi Allahumma ajirni minan nar. Baca. Saya Muhammad saya Muhammad man qara'a Allahumma macam mana saya sebut idza sallaital maghrib, bila habis selesai saya solat maghrib, faqala, lalu dia berkata Allahumma ajirni minan nar sab'an marratin, 7 kali. Baca, maka seandainya dia mati pada hari tersebut sebelum daripada subuhnya, maka akan dituliskan baginya pelepasan daripada api neraka. Bukan main-main tu tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan baca hari ni, tuan-tuan baca subhanallah 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 tu, akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak pasir di pantai. Tu jangan main-main tuan-tuan sebut tadi ni. Faham tak ni? Kalau tuan-tuan beriman sungguh, dan kalau setiap orang Islam beriman dengan janji Nabi SAW, atas benda apa kita buat ni, tak muat ni, tak muat ni. Berapa blok dah ni? Ni untuk cover ni surau ni, satu surau ni cover berapa blok ni? Berapa blok ni? 6 blok dah. Satu blok berapa tingkat dah? Tak tahu. Tak ada duk kira. 11 tingkat. Satu floor berapa tingkat? Satu floor berapa rumah? 10 kali 11 kali 11 jadi berapa? Berarti apa teruk sebab aku juga mak kaya ni. Kira 10 kali 10 lah, 100 rumah satu blok. Ada 6 blok, 600 rumah. 600 rumah ni kalau pekat-pekat turun ni, satu rumah hantar seorang aja. Celuh tak ni? Tahu celuh? Mat ni. Tak mat kan? Pack ni. Tapi yang turun ni yang duduk depan saya ni orang-orang yang beriman. Tanda dia beriman, sebab tu dia susah payah turun. Jadi subhanallah, represent iman itu ialah perbuatan. Menunjukkan dia tu orang beriman ialah perbuatan-perbuatan dia. Tuan nampak orang pulang balik masjid. Macam-macam niat orang pergi masjid kan. Ada orang pergi masjid pasal berkenalkan anak Tok Imam contoh. Kat sini lah, Tok Imam ni anak kecil net lagi. Ni pergi kampung tu, anak Tok Imam segak lah. Dia duduk pergi pulang pergi masjid, ikutlah Tok Imam tu nampak-nampak ada menantau kan. Tuan-tuan saya semua, ada orang pergi masjid, tahu malam-malam kita ada seorang tu kata, kami makan pun ustaz bila ustaz mai je. Ustaz mai kami dapat makan kemah pun. Awak tu lengah harap lah masjid nak jamu tu kami mai tu. Dia mai tu sebab nak makan tu je. Tapi Nabi SAW kata apa? Nabi kata, bila kamu melihat orang ulang alik ke masjid, saksilah dia beriman. Nabi, dia ulang alik ke masjid, maksud dia apa? Dia beriman. Jadi setiap perbuatan yang kita buat kadang-kadang ni beyond, di luar daripada kemampuan kita. Kita tengok, ya Allah, tak letih lah Syekh. Balik kerja penat-penat, mandi pun semua pergi masjid pula. Tak penat ke? Mau tak penat, kita letih kan? Betul kan? Saya Muhammad. Tapi pasal apa sampai boleh buat lagu tu? Saya pukul apa lagi pun nak balik rumah. Balik rumah lagi bukan nak tidur terus. Balik rumah lagi tengok Netflix pula. Betul. Bukan boleh. Faham tak ni Saya Muhammad? Saya nak melayan ni. Letih. Kalau yang paling best, balik kerja, mandi, duduk dekat depan TV, tengok cerita, tengok drama, tengok apa. Itu yang best. Tapi pasal apa main? Iman yang membuatkan dia boleh buat lebih daripada yang sepatutnya kita fikir. Yang ada kat dia tu apa? Kata apa? Tinggal semangat je Ustaz. Tak, bukan semangat, iman. Bukan semangat, iman. Tak larat ke Ustaz, tak penat ke Ustaz? Dia baru kata kadang-kadang kakak kita lah, dia tengok ustaz-ustaz lagi teruk dah Syah. Baru ni saya pergi ziarah Ustaz, Allah SWT Ustaz Muhammad, Tuan Guru Sidik Nur. Dia accident tuan-tuan, terbabas. Dia bibir terkoyak ni.
Waktu kena jatuh ibaratnya, lepas pergi pelekat, pergi cek balik kan. Buka tu CP tu macam tu. Tapi pantau ramai bercakap tak berhenti. Ni ustaz kan, ni Allah SWT. Dia kata, ustaz 5 kali dah aksiden ni. 5 kali dah. 2 kali dia bawa kereta sendiri, 2 kali jatuh parit. Dia kata, bawa kereta sedap-sedap dalam parit, terlena, terlelak. Encik Muhammad dia kata, benar driver dia sekali terlena kat, terlelak kat, oh melanggar belakang lori, pecah airbag, kena sakit dada. Dia kata 5 kali dah aksiden. Itu pun dia kata apa? Sedih, saya rasa ralat lagi Ustaz. Saya pun patutnya pergi satu kuliah kat situ ni, tapi tak sempat nak pergi. Punya jauh. Dia punya kuliah tu kan, dia duduk dekat tempat dia tu, dekat Perak tu. Kuliah maghrib dia tu, Al-Ustaz, kuliah maghrib dia Pulau Pinang. Semua jenis boleh jamak kasar habis setiap hari. Semua boleh jenis jamak kasar habis setiap hari tu kan. Ni balik pada mana tu guru ni? Ni baru balik daripada Terengganu. Ni on the way balik ni, baru balik Ustaz. Lepas tu keluar Ustaz nak pergi kuliah lagi. Kona keluar apa ni, Razimat nak pergi, nak masuk tol, kereta tiba-tiba jatuh dekat dalam apa ni, tempat bas tepi tu. Kena dashboard tapi pecah, gigi patah. Allah SWT. Kita kata apa? Tak letih kata guru. Oh tak letih Yang ada tu apa? Yang boleh buat dia sampai kuat tu pasal apa? Iman. Dia tahu dia pergi mengajar, dia tahu dia dapat ganjaran pahala, mudah-mudahan dia kata. Benar sebab jadi subhanallah. Jadi tuan-tuan, kekuatan yang Allah bagi kat kita, representasi daripada kuatnya iman kita itu ialah amalan, perbuatan. Ni maksud Muhammad. Maka apa kita minta pada Allah? Minta supaya Allah kekalkan iman. Minta supaya Allah kekalkan iman kita ni. Maka dengan kekalnya iman kita ni, kita akan berterusan ni untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Azan. Azan. Ni pun iman juga ni. Bismillah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa hazina wa tamu ayati sayyidina Muhammad wasilatul fadilah wa ba'd maqam sayyidina. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'awalah. Yang kedua, menurut ulama, kalimah iman dan amal soleh jika disebut secara bergandingan sebagaimana ayat-ayat yang menyebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika itu, iman bermaksud ketaatan batin, iaitu keyakinan hati. Sementara amal pula bermaksud ketaatan zahir, iaitu perbuatan-perbuatan seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Namun jika iman dan amal soleh itu datang secara terpisah, yakni disebut iman saja atau amal soleh saja, maka ketika itu iman dan amal soleh memberi maksud yang sama, iaitu semua perbuatan yang disuruh atau diredai oleh Allah, merangkumi perbuatan hati, iaitu i'tiqad, ikhlas, tawadhu' dan sebagainya, perbuatan lidah, iaitu mengucap syahadah, bacaan Al-Quran, zikrullah dan sebagainya, dan perbuatan anggota-anggota seperti solat, puasa, zakat, haji, memberi makan orang lain dan sebagainya. Sebagai contohnya firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Setelah ayat tersebut Allah menyebutkan tentang orang beriman sebagai orang yang sentiasa khusyuk dalam solat, menjauhi ucapan yang sia-sia, membayar zakat, menjaga kemaluan daripada zina, menjaga amanah dan janji, menjaga solat, menunjukkan bahawa amalan-amalan turut tergolong dalam pengertian iman. Jadi difahamkan dekat sini bahawa dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, Allah menyebutkan dalam Allah dan ataupun Nabi SAW menyebutkan dalam dua keadaan. Sana mak saya call. Assalamualaikum mak. Ya mak. Tengah kuliah mak. Saya saya mak telefon dulu Okey mak. Okey. Assalamualaikum. Baik, Allahumma salli Muhammad. Allah sebut dalam dua keadaan. Yang pertama, Allah ataupun Nabi sebut dalam dua keadaan. Yang pertama, digabungkan iman dan amal soleh. Orang beriman dan beramal soleh. Rasul Muhammad. Ya ayyuhal Muhammad, inna innal ladzina amanu wa amilus solihat, disebut orang beriman dan orang yang beramal soleh. Kalau disebutkan tentang iman dan beramal soleh, maksudnya dibahagikan kepada dua keadaan. Iman ini bermaksud i'tiqad pada hati saja, dan amal soleh ini bermaksud perbuatan-perbuatan taat yang dia lakukan. Tetapi kalau diasingkan keduanya, iman Allah sebut saja, iman saja, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang beriman. Yang dimaksudkan itu ialah i'tiqad fi qalbi, i'tiqad dalam hatinya, dan termasuk dengan perbuatan-perbuatan amal soleh dia. Samalah dalam hadis ni, bila ditanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu amali afdal, amal lagu mana yang paling afdal, Nabi kata apa? Imanun billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. So dipaham pada sini bukan maksud iman dalam hati saja, tapi amal yang dilakukan yang terhasil daripada keimanan kepada Allah tersebut. Faham tak? Adapun dalil bahawa iman turut tergolong dalam amal soleh, apabila amal soleh itu disebut secara bersendirian tanpa digandingkan dengan iman, adalah hadis tadi ni. Faham dah yang tu? Jadi yang pertamanya, amal yang paling afdal ialah iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Iman ni dia buat taat. Saya teringat satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi, nama dia Thauban. Thauban ni tuan-tuan, dia ni sangat cinta kat Nabi SAW. Dia punya cinta ni sampai tak lalu nak makan. Jadi kalau dia, Allahumma salli Muhammad, balik rumah dia rindu kat Nabi. Ni jenis cinta sungguh-sungguh ni, jenis cinta ni tak boleh cerita punya. Cinta ni sampai tak lalu makan. Balik rumah tak lalu makan. Kata apa? Makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak enak, pemerapu mertiban soba tu ya. Yang tu semua bahan ayat-ayat tu. Ni makan pun tak lalu, mohon 3 pinggan.
Ni. Tapi ni cerita memang tak lu makan sungguh. Tuan-tuan, lalu subhanallah, tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, satu hari muka dia pucat teruk, tuan. Pucat teruk. Nabi tanya kat dia, Taubah hang sakit ke? Dia kata tak sakit Rasulullah. Itu pasal apa yang nampak teruk sangat ni? Dia kata Rasulullah, saya ni duk terfikir, waktu hidup kat dunia ni, rindu-rindu saya boleh juga pergi jumpa Nabi. Tuan-tuan, dia ni, Taubah ni tuan-tuan, dia kalau semayang, dia punya tempat duduk dia ujung tu. Tu ujung abang kita duduk ni. Itu mampok dia. Tak siapa kacau tu mampok dia. So maksudnya kalau orang yang boleh lock spot ni, maksudnya dia boleh pilih tempat ni, maksud dia mau orang jenis mewah lah. Mana macam jenis pasien kita dia mai ikut sempat lah, tahu mana kosong tu kita pergi lah. Dia mampok tu ya. Sampai satu hari tuan-tuan, Nabi SAW selepas maya subuh tengok dia tak ada. Nabi heran apa siapa tak ada lah kawan ni. Selalu dia duk ada aja. Dia pun terlambat kot Rasulullah. Dia ni bukan jenis pasien lambat, dia ni pasien mewah. Jom kita pergi ziarah dia. Siapa tahu rumah dia? Tahu Rasulullah, jom kita pergi. Tuan-tuan tahu tak perjalanan pergi rumah dia berapa jam? 3 jam. Yang tak pernah miss semayang jemaah tu, 3 jam nak pergi rumah dia. Dalam riwayat tu cerita. Tuan-tuan, maksud dia apa? Jauh lagu mana pun pi. Pasal apa? Pagi tak semayang jemaah dan semayang dengan Nabi. Semayang dengan Nabi. Faham tak ni? Balik rumah, berjalan 3 jam balik rumah. 3 jam dah sampai rumah, teringat pula. Patah balik pula. Ni saya semua Muhammad. Pi balik 3 jam, balik 3 jam. Tuan-tuan, tapi duduk fikir, ni kalau 3 jam pun boleh pergi juga. Tapi kalau nanti duduk dalam syurga, tiba-tiba syurga tak sama dengan Nabi, mana? Dia duduk susah hati. Sampai pucat muka dia duduk fikir. Turun ayat Quran yang gembirakan hati dia dan hati kita semua. Kata Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, Allah SWT Muhammad, man yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim, maka mereka ini akan, Allah SWT, duduk bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, daripada kalangan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang pergi berjihad mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang Allah SWT Muhammad salih. Fahasuna ulaika rafiqa, dan mereka inilah teman-teman yang paling baik, Sayyidina Muhammad, teman rapat yang paling baik. So maksudnya tuan-tuan, kita ni pun berpeluang untuk duduk dalam syurga bersama dengan para nabi. Maksudnya, faham tak ni? Dah boleh bayang lebih tuan-tuan. Abang duduk syurga mana? Saya duduk syurga ni. Jiran abang siapa? Kenal tak Syekh ni? Oh kenal. Oh, tu jiran saya tu. Kenal tak Tok Guru ni? Kenal. Oh kat dunia lu masyhur dia. Tu jiran sebelah rumah saya. Oh kemah abang, Syekh lah, habaib lah. Abang duduk syurga mana? Saya duduk syurga yang tu. Jiran abang siapa? Jiran saya belah ini Nabi Yusuf. Waalaikumsalam. Ni, kadang-kadang nampak Nabi Sulaiman duduk jalan tu. Singgah-singgah rumah Nabi Ibrahim. Mau kemana lagi kemana? Ni. Tapi Allah sebut peluang untuk dia, maksudnya kita walaupun kita orang biasa, asalkan kita ada satu amalan yang kita buat, mayyuti'illah wa rasul, dia taat pada Allah dan taat pada Rasul. Faham tak ni? Dan ketaatan dia main daripada punca apa? Iman lah. Dengan iman lah dia taat. Betul tak ni? Tu yang tak buat maksiat walaupun duduk seorang-seorang, pasal apa? Pasal iman lah. Dia tahu Allah duduk tengok dia, dia tahu Allah nampak walaupun dia sembunyi. Faham tak ni? Yang dia duduk semayang seorang-seorang walaupun siapa tak nampak, yang sampai nak telan ayat setitik pun tak mau waktu puasa tu, pasal apa? Tu iman lah. Tu ketaatan itu akan lahir daripada iman. Allahumma salli Muhammad. Yang ketiga, dalam hadis tersebut, jihad disebut terlebih dahulu daripada haji, sedangkan haji rukun Islam. Jihad pula bukan rukun Islam. Para ulama menjelaskan kerana manfaat haji kebiasaannya terbatas dalam skop individu sahaja, sedangkan manfaat jihad pula lebih meluas kepada seluruh masyarakat, umat dan juga negara. Melihat kepada aspek ini, jihad lebih utama daripada haji.
Demikian tercatat dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Nabi memberi jawapan melihat kepada konteks yang menjadi keutamaan pada ketika itu. Malah Nabi SAW pernah memberi jawapan yang berbeza daripada apa yang baginda berikan dalam hadis itu. Ketika ditanya apakah Islam yang terbaik, baginda menjawab, seseorang yang sekalian Muslim lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Kalau nak cerita sekuens dia antara haji dengan jihad, yang mana lebih utama? Kalau cerita haji tu rukun Islam, rukun tu basic kena ada. Ni tapak foundation dia, yang ni mesti sempurna. Tapi Nabi mulakan, dahulukan jihad daripada haji. Pasal apa? Pasal Nabi menjawab melihat kepada konteks yang bertanya waktu tu. Mungkin yang bertanya itu orang yang tak punya kemampuan sangat. Faham tak ni? Kau nak pergi haji itu mungkin dia tak mampu, ataupun ilmu yang nak disampaikan itu lebih luas kepada orang yang akan mai lepas pada tu. Nak beri gambaran, haji terhad kepada orang yang diberikan kemampuan. Tapi jihad semua orang boleh buat. Jihad semua orang boleh buat. Jihad tuan-tuan bukan sekadar jihad, pergi berjihad keluar perang jalan Allah. Kita ada beberapa jihad yang kita ada. Yang pertama, jihad melawan benda yang duduk dalam diri kita. Yang kedua, melawan yang duduk di luar diri kita. Yang pertama, apa yang ada dalam diri? Nafsu. Jihad lawan nafsu. Mula daripada sekecil-kecil benda. Antara benda yang nafsu paling tak mau kita buat ialah menuntut ilmu. Tak suka. Nafsu ni nak tahu. Yang kedua, jihad lawan apa? Jihad lawan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Syaitan bukan pegang tangan kita tapi buat benda. Dia bisik je. Dia bisik je. Antara nafsu dengan syaitan ni mana lagi kuat? Ada ulama, Tok Guru tanya. Antara syaitan dengan nafsu mana lagi kuat? Subhanallah. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa Nabi Adam alaihi salam tak mau tunduk dan sujud kepada pasal apa iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam? Pasal apa? Siapa bisik kat dia? Saya Muhammad. Pasal apa? Nafsu bisik kat dia. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa yang Nabi Adam alaihi salam, Allahumma salli ala Muhammad, makan buah khuldi? Pasal apa? Nafsu. Pasal iblis bisik kat dia. Jadi Nabi Adam alaihi salam makan buah khuldi pasal nafsu, pasal iblis bisik kat dia. Duk pengaruh dia. Oh, nak jadi kekal dalam syurga lah, tengok kami lah lagu mana lah. Faham tak ni? Yang bisik pula kepada iblis untuk tak mau sujud, dengki, khianat kepada Adam alaihi salam, pasal siapa dia? Nafsu dia. Maksudnya dalam rantaian ni siapa paling berkuasa ni? Nafsu tu punya punca sampai lead kepada yang tu, sampai lead kepada yang tu. Faham ni? Maksudnya Muhammad. Kita ni kalau azan syaitan, iblis lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, iblis lari. Kencing-kencing iblis lari. Pergi duduk munyi dalam tandai. Faham tak ni Ustaz Muhammad? Faham tak? Yang nafsu tu, tahu tak? Dia sampai duduk dekat orang yang azan tu pun duduk ada gitu. Azan sedap orang ni. Sampai jadi riak, sampai jadi takabur. Semua tu pasal apa? Pasal nafsu tu bisik dia. Jadi tuan-tuan Allah Samad, maka ini jihad kita. Jihad nombor satu lawan nafsu. Jihad kedua lawan musuh kita yang kedua, nama syaitan, iblis dan syaitan yang tiada satu bisik kita. Jihad ketiga tu dah sekalian ialah jihad melawan musuh yang sebenar. Pergi perang, masuk perang dan sebagainya. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kita faham dekat sini pasal apa Nabi SAW. Sebab tu nak faham hadis jangan duk syarah sendiri. Kita ambil daripada perkataan ulama supaya kita boleh faham. Ibnu Hajar kata apa? Pasal apa yang Nabi memulakan daripada meletakkan keutamaan jihad lebih daripada haji? Sayyidina Muhammad, sebab jihad ini dia boleh dilakukan oleh setiap orang, sedangkan haji itu dia limit kepada orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah kemampuan sahaja. Bahkan Nabi SAW pernah jawab dalam hadis yang lain bila ditanya soalan yang sama, ayu amali afdal, amal apa yang paling afdal sekali? Nabi SAW jawab dengan jawapan yang lain. Nabi SAW kata, bila sekalian orang Islam selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Kadang-kadang Nabi SAW jawab sesuai dengan orang.
Baginda juga pernah ditanya, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Nabi SAW sebut, as-salatu biwaqtiha, sembahyang pada waktu dia. Diikuti dengan berbuat baik kepada ibu bapa, dan berikutnya jihad di jalan Allah SWT. Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan adanya jawapan berbeza-beza daripada Nabi SAW itu, Allahumma salli Muhammad, adalah kerana baginda melihat kepada situasi soalan itu. Subhanallah. Sama soalan itu ditanya ataupun situasi orang yang bertanya. Boleh jadi waktu itu sesuai Nabi jawabnya begitu, ataupun sesuai pula dengan orang yang bertanya itu Nabi SAW jawab begitu. Antaranya baginda mungkin menyebutkan amalan yang belum diketahui oleh si penanya, atau orang yang hadir ketika itu dan meninggalkan amalan-amalan yang sedia diketahuinya. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Teknik jawapan Nabi SAW itu seharusnya diberikan perhatian oleh para pendakwah hari ini. Mereka hendaklah sentiasa menyelidik situasi mad'u, yakni orang yang nak dakwah, supaya penyampaian dakwah lebih berkesan dan menepati sasaran. Sebab tu jangan duk cakap bahasa budak tingkatan 5 kepada budak darjah 6, dia tak faham. Tengok ni, cakap bahasa tinggi-tinggi kepada orang ni. Sebab tu benda-benda khilafiyah jarang dicakap ataupun dibincangkan dalam majlis yang umum, sebab sehari akan jadi masalah. Sebab tu kita dulu jarang dengar isu-isu yang macam ni. Sampailah ni duk bercakap. Adapun ulama ni menyebutkan demikian, ulama yang menyebutkan demikian, akhirnya menyebabkan orang bila buka kepada orang untuk memilih sendiri. Adapun ulama ni menyebutkan demikian, ulama ni menyebutkan demikian, maka tuan-tuan pilih yang mana tuan-tuan berkenan. Akhirnya apa jadi? Selera habis. Faham tak ni? Kalau bercakap secara akademik pada kelompok tertentu, okey, faham, clear, bagi dia clear elok. Tapi bila cakap dalam umum, kita bagi satu penjelasan yang mudah untuk orang faham dan mudah untuk orang ikuti. Faham tak ni? Dan kemudian tuan-tuan, nak sampai kepada metod dakwah yang berkesan. Ulama susul dekat kita. Ni kita ni semua ni ada peranan tuan-tuan. Dia panggil peranan untuk berdakwah. Kullukum da'i, setiap daripada kita ialah da'i. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka dia adalah da'i. Da'i ni tugas dia apa? Da'i ni ajak orang untuk dekat pada agama. Tu kerja kita kena buat. Tu kita kena buat. Saya semangat. Maka apa kita kena buat tuan-tuan? Nak sampaikan dakwah yang berkesan, nombor 1, ta'arruf. Kenal dulu, kenal mad'u kita. Faham tak ni? Siapa yang nak kita dakwah tu? Salih Muhammad. Tuan-tuan boleh terfikir tak dulu, kita ni orang Nusantara ni, kita bercakap bahasa Melayu. Bahasa kita bahasa Melayu. Yang main dakwah kat kita ni tuan-tuan, orang Arab daripada Yaman. Dulu bukan ada Google Translate tu kan. Saya duduk terfikir sampai lah ni, macam mana orang yang bahasanya lain, budayanya lain, dia main dekat satu tempat, dia boleh dakwah orang tempat itu untuk ikut agama. Dia bukan berniaga tuan-tuan, dia bukan jenis trade in apa semua, beli barang tak. Agama ni i'tiqad ni, pegangan dalam hati dia, dia boleh ubah ikut agama orang tu dengan bahasa yang dia gunakan, bahasa yang berbeza. Kita mampu dah buat lagu tu lah ni. Saya duk fikir macam mana, adakah translator waktu tu ke? Macam mana translator ni, faham tak ni, dia mampu nak bercakap, nak convince orang tu sampai macam tu. Dan bukan ikut seorang dua, habis satu masyarakat tu semua beriman. Bukan setakat beriman, pakaian kita pun ikut dia. Bukan setakat pakaian, tulisan kita pun ikut dia. Nah, abang kata dahsyatnya penangan dakwah dia pun, yang kita mungkin tak mampu buat lah ni. Saya pergi ke Allahumma salli Muhammad, Kemboja. Saya masuk ke madrasah dia pun, kampung, masuk dalam kampung tu, punya betul-betul kampung, tanah merah sepanjang-panjang tu. Dah hangat lah kan. Lepas tu saya tengok dia ada satu madrasah, budak-budak duk mengaji kat situ. Dia tulis bahasa Arab. Tulis bahasa Arab. Saya duk baca, tak jumpa satu pun yang ada maksud. Apa dia ni, apa dia? Rupa-rupanya bahasa Cam.
Bahasa Cham menggunakan tulisan huruf-huruf hijaiyah macam kita tulis Jawi dulu ni. Kita tulis Jawi dulu, orang Arab main baca pun dia tak erti tentang apa tulis ni. Sebab kita translate ke bahasa kita dengan menggunakan huruf depa. Dan depa masih guna sampai lah ni. Ustaz Muhammad, pengaruh punya dahsyat. Tahu pasal apa? Dia start daripada ta'aruf, kenal dulu. Macam mana cara depa ni hidup, depa ni macam mana. Lepas daripada tu dia panggil tafahum, faham keadaan depa ni. Depa ni jenis cakap kena cakap lembut dengan depa. Depa ni kena macam depa duk masuk dakwah pergi dekat dalam hutan-hutan rumah. Depa nak apa? Depa nak ubat, depa nak pakaian, depa nak apa? Bawa benda-benda sebab dia faham. Lepas daripada tafahum, barulah dakwah tu akan jadi berkesan. Kalau main serbu orang tak tentu hala, tu yang jadi bukan-bukan. Ni ada orang dia jenis kalau nak nasihat dia kena cakap lembut-lembut, jenis hati tisu drama petang-petang 7.30 punya orang tak. Pantang salah sikit teriak, cakap sikit, tegur sikit, apa tak boleh sebagainya. Dia orang macam ni kena tegur cara dia. Ada orang sinetron punya orang. Ada orang jenis dia cakap pelan-pelan dia tak faham. Dia jenis hang ni nak mampu aku tajam, mampu buah hantar baru dia faham jenis orang tu buatlah. Dia jenis lapik-lapik tak faham, hang kena straight forward kan dia. Dia nak faham yang tu tuan-tuan, dia start pada ta'aruf dan tafahum. Baru jadi kaedah dakwah kita akan jadi berkesan. Dan itulah cara Nabi SAW. Kalau tuan-tuan baca sirah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW akan memulakan pertemuan dengan seorang sahabat yang baru. Nabi tanya nama dia dulu. Nabi akan tanya nama. Tuan daripada mana? Oh, saya nama tuan nama apa? Saya nama Abad. Tuan daripada mana? Saya daripada saya semua masuk tempat ni. Oh, macam tu kah? Oh, saya pun connect. Macam tu Nabi SAW punya karakter. Waktu orang tu suka dengan Nabi SAW, dan akhir Nabi SAW dakwah, dan akhir masuk Islam. Baik tuan-tuan, kita akan sambung pertemuan kita pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Sallallahu Muhammad. Dan ada doa yang terselit dekat situ yang tuan-tuan boleh baca. Doanya subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, muka surat yang ke-12 itulah. Doa memohon keteguhan iman dan selamat daripada api neraka. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 16. Dan saya ucap terima kasih kepada sahabat yang mewakafkan buku ni. Setiap daripada amalan dilakukan, yang orang mengaji ni, pahalanya akan sampai kepada Tuhan. Saya tak ingat Tuhan mana satu dah hari tu ni. Tak ingat dah. Cuma hari tu saya merajuk sikit lah. Saya merajuk lah tuan-tuan. Saya kata tuan-tuan belilah buku tu. Saya buat main satu buku stack tu. Janganlah bagi saya buat balik buku tu. Ambil lah kalau tuan-tuan tak buat duit kan tak apalah. Tuan-tuan, seorang pun tak beli mangkuk. Terlajar. Seorang pun tak beli puas hati perempuan ni aku merajuk. Kalau tak pasal dia beli tu, tak mau main dah lepas ni. Nak apa Ustaz Amirul, saya tak mau main dah, merajuk dengan dia. Tuan-tuan, seorang pun tak beli, seorang pun tak ambil buku tu, duk orang tu je. Masya-Allah. Ada seorang tu, Ustaz saya beli, Ustaz saya beli semua, saya wakaf. Semua pahala boleh kat dia seorang-seorang. Soalan tuan-tuan mengaji pun ada pahala insya-Allah. Minta maaf tuan, insya-Allah kita jumpa lagi bulan hadapan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.